Yap, aku tengah start ni nak bermula dengan apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lama fikir, Bek. Fikir apa? Alright, 3, 2, 1 and go. Okay, selamat datang ke podcast episod 5. Guys sekalian. Okay, so hari ni kita nak berbincangkan topik. Aku rasa topik ni semua orang nak tahu juga kan. Betul. Topik ni aku rasa semua orang suka nak dengar, iaitu topik pasal tentang kamera. So kita tahu pada smartphone sekarang, kamera untuk smartphone sekarang aku rasa memang dah sangat canggih lah. Betul. Macam-macam yang dimuatkan. Tapi aku tak tanya korang ni satu benda. Adakah smartphone dia punya kamera untuk zaman sekarang ni dia boleh beat untuk kamera mirrorless ataupun DSLR? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Terus on the spot kau bagi jawapan ke? Yes. Kenapa? Satu benda lah aku suka pasal smartphone punya kamera ni, HDR dia mantap lah kalau compare dengan kamera mirrorless atau DSLR. Kita nak ambil gambar kat luar kan, kalau kita main-main pun kadang-kadang belakang tu muka dah cantik, sekali belakang pula overexpose. Okay. Kalau macam kita pakai kamera biasa, jarang berlaku lah sebab ada fungsi HDR ni. Tapi dari segi kualiti tu boleh nampak beza. Dari segi warna, kau tengok betul-betul lah, kau boleh beza. Kalau kau dah biasa ambil gambar mirrorless dan gambar biasa, kau boleh tahu lah ini mirrorless ataupun yang ini kamera daripada phone. Nampak lah digital processing daripada phone dengan kamera sendiri lah. Boleh nampak lah beza dia. Tapi sekarang kalau kita tengok pada dia punya kamera pada smartphone sekarang ni, dia semua dah bergerak ke computational photography. Maksud dia dia bukan bergantung pada 100% ke hardware. Sebab aku tahu hardware pada smartphone ni dia memang takkan boleh beat untuk kamera mirrorless atau DSLR. So dia akan guna software lah. Akan guna software. Itu computational lah. So still tak boleh beat lagi ke untuk ke DSLR ataupun mirrorless? Lambat lagi lah aku rasa. Sebab smartphone ni dibina untuk buat macam-macam, bukan takan ambil gambar je. Manakala untuk kamera ni memang dia dibina untuk ambil gambar dan video. So kita memang dah nampak lah perbezaan dari segi kualiti tu. Dan aku rasa kau boleh nampak kan, kau boleh tahu buat tengok gambar ni dia ambil dari kamera ataupun ni dia ambil pada smartphone. Betul. Sebab aku kadang boleh tahu, tengok pada look daripada dua gambar pun, aku boleh tahu yang mana satu ini shoot guna kamera betul, yang ni shoot guna smartphone. Dia ada look dia sendiri, betul tak Syah? Betul. Tapi kan sebenarnya Sony sendiri dia dia macam jangka lah. Lebih kurang 2024 dia expect yang phone boleh kalahkan DSLR. Maksud dia ada capability untuk beat DSLR. Ini statement daripada Sony sendiri dia bukan orang lain ke, ni memang dari Sony ya. Kita tahu Sony yang buat sensor kamera. Tapi kalau kita tengok kemampuan Xperia Pro I dia okey untuk, tapi tu lah macam Xperia punya kamera dia lebih pada geng-geng fotografer lah kan. Macam kita user biasa pening nak main ISO semua kan. Bercakap tentang macam kau sebut pasal dia punya setting ISO, aperture semua kan. So manakah aku sebenarnya tahu benda-benda ni. Aku tahu benda-benda sebab ni. Sebab cakap dia flex ni, sebab kau boleh dikira macam fotografer. Tapi untuk orang-orang biasa apa benda ni kan. Aku rasa berapa kerat je yang guna promote kan dekat smartphone. Betul lah. Okay, aku nak tanya korang. So korang setuju tak yang kamera pada smartphone ni dia sebenarnya lebih kepada point and shoot je? Betul. Yes, betul. Macam aku cakap tadi, kalau kau pakai kamera biasa kan, kalau kau nak ambil gambar kat luar kan, nak ambil background lawa kan, dengan muka lawa susah. Kalau kau pakai phone, kau ambil je, HDR akan fix semua tu. Belakang jadi biru, muka kau tak overexpose ataupun gelap. Tu yang aku suka pasal smartphone ni kalau compare dengan kamera biasa. Tapi itulah, bila kau pakai kamera biasa, gambar tu nampak lagi cantik dan cinematic lah. Sebab kau boleh pakai focal length tersendiri. Dan kau pakai kamera biasa, kau stuck dengan focal length tu je. Tu kalau aku nak pakai gambar biasa, aku nak ambil gambar portrait, aku boleh pakai 50mm, 35. Tu yang aku suka pasal kamera. Tapi itulah, kau kena beli kamera lah. Yes, kena beli kamera. Sebab hobi ni kalau once kau kena terjebak, mahal weh. Betul. Sebab hobi ni kalau let's say kau nak angkat lens, kalau ni maksud aku through sistem kamera lah. Maksud dia beli lens pun mahal, beli body pun mahal gila kot. Body saja pun ada yang charge RM10,000 lebih. So full frame kan? Depend pada full frame lah. Kalau korang tanya aku pun benda ni kan, so membenarkan aku dah pernah try daripada untuk mobile graphy punya style dengan betul-betul gunakan kamera sistem ni. Sebenarnya aku boleh cakap yang kamera pada smartphone ni, sebenarnya aku pernah buat video dulu sebenarnya dekat Instagram. Aku pernah buat reel dulu. Kalau kau perasan kan perbezaan dua benda tu. Sebab aku boleh cakap
kamera pada smartphone ni sebenarnya 5 ke 6 tahun ke belakang. Sebab apa? Of course dia memang tak boleh beat dari segi dia punya hardware. Betul. Tapi even computational photography pun dia bergantung 100% dekat AI. Aku boleh cakap contoh dia buat bokeh. Kita ada AI bokeh semua kan. Tapi dia punya bokeh tu still boleh nampak kartun. Tak nampak natural. Ya, dia nampak potongan-potongan itu. Sebab kalau nak bandingkan dengan kamera sistem dia punya bokeh daripada lens tu sendiri, nampak very neutral, memang nice. Mata, orang kata sedap mata mandang lah. Yes. So bila aku cakap dia 5 ke 6 tahun ke belakang, dari situlah yang aku masukkan. Dan okay, aku nak tanya satu benda lagi. Yang ni aku rasa sangat penting juga. Which one yang korang prefer lagi? Antara megapiksel yang besar ataupun size sensor yang besar? Size sensor yang besar. Dulu aku termakan dengan megapiksel yang besar ni. Tapi tu lah, bila kita tengok balik kan, tu semua gimmick lah. Kita nak sensor yang besar. Sebab bila sensor besar, lagi banyak cahaya boleh masuk dan gambar dihasilkan tu macam kita tahu lagi elok lah. Tapi itulah tak semestinya benda tu penting tak. Dia ada 3 faktor. 1 megapiksel, kedua size sensor, dan ketiga processing gambar tu sendiri. Ada lagi tu 5 software dia. Software. Software. UI kamera tu macam mana? UI kamera tu pun bagi aku penting kat. Ada setengah aku tengok, ya Allah apa benda ni kan. Dia macam nak navigate tu pun dah pening. Macam aku ni orang kata, boleh kata tech savvy lah kan. Kalau aku masuk situ pun aku dah pening kan. Tak tanya lagi orang lain kan. Tahu tak? Kalau kau macam Syah, macam mana? Kau memilih megapiksel yang tinggi ataupun size sensor yang besar? Aku macam Aziz lah. Sebab bagi aku memang sensor, kita perlukan sensor yang besar sepatutnya berbanding megapiksel. Tapi kita tahu kalau phone tu guna sensor besar, kamera bump dia akan lagi kau-kau kan. Tapi bagi aku, kenapa kadang ada brand yang push megapiksel? Sebab untuk phone-phone yang mid range, harga bawah 2,000 ke apa lagi yang diorang boleh jual untuk tarik orang? Megapiksel. Kalau bukan megapiksel. Sebab kalau kita tengok orang yang tak tahu kamera sangat, phone ni ada 100 apa 18, phone ni 200MP. So itulah antara point yang dia boleh jual kat orang. Kalau untuk orang-orang macam kau Aziz ke Afiq, kita dah tahu lah megapiksel ni semua tak ni sangat. Even aku dah pernah try apa phone-phone yang 108MP. Wish. Contoh sekarang ni smartphone apa yang paling tinggi sekarang megapiksel? 200 megapiksel. 200MP. Iaitu Motorola Edge 30 Ultra. 200MP. Kau rasa macam mana 200 megapiksel ni gimmick ke ataupun memang patut zaman sekarang ni memang dia patut letak 200 megapiksel? Actually yang ni adalah first generation punya lah. Sebab yang akan guna phone ni seterusnya adalah Xiaomi 12T series. Yang akan masuk Samsung bukan in progress ke? Xiaomi yang seterusnya. Xiaomi 12T akan pakai 200 megapiksel. Samsung pun sama kan? Samsung mungkin tahun depan lah yang Ultra, S20 Ultra. Dan tu pun menarik. Tapi aku pastinya lah kan, tahun depan Samsung S23 Ultra akan pakai 200 jugalah. Sebab dia orang yang build sensor, takkan dia orang tak guna kan? Dia yang first yang keluarkan sensor tu 200MP. Takkan dia tak guna kan? Pelik-pelik juga lah. Sampai kat website dia pun tulis kan, first 200MP untuk smartphone. Bagi aku untuk 200 megapiksel tu terlalu sangat lah. Terlalu OP Terlalu OP. Dan aku rasa mungkin tak penting. Better dia tambah baikkan dia punya sensor, ataupun besarkan sikit size sensor. Mungkin size sensor sekarang yang sokong apa cakap besarkan size sensor tu. Besarkan size sensor sebab aku pernah cakap dulu, aku pernah buat video benda ni. Sebab lagi besar size sensor tu, lagi sharp image tu. Dia bukan bergantung pada megapiksel juga. Sebab lagi besar sensor tu, maksud dia lagi banyak info kau dapat dalam contoh kalau kita ambil gambar ataupun tapi buat salah video. tu benda yang aku perasan bila besar megapiksel tu kan, kalau kau pakai the raw contoh 108 megapiksel kan, kalau aku ambil mesti gambar tu lagi gelap daripada gambar original yang kau pakai biasa. Oh, dia gelap sikit. Dia gelap. Dia macam HDR dia tak berapa elok sangat kalau compare dengan kau pakai normal mode lah. Sebab kan kadang ada phone yang ni dia bukan by default tau guna megapiksel tinggi tu. Sebab kita kena on benda tu kan. Bila on, nanti bila kita dah buat comparison, yang megapiksel tinggi ni gelap sikit. Tapi gambar dia sharp gila lah. Gambar dia sharp lah. Cuma instead of, let's say kalau tahun depan dia orang lancarkan 200 megapiksel dan ramai smartphone yang akan gunakan 200 megapiksel kan. So aku rasa baik dia orang naikkan trend yang smartphone sekarang ni bergerak ke 1 inci sensor. Aku lebih setuju macam tu. Aku rasa tu setuju. Tapi kenapa dia orang nak pakai megapiksel besar ni adalah sebab dari segi psikologi, orang manusia suka tengok nombor yang besar. Betul. Contoh Mat,
Kalau kau diberi pilihan kan, motor 600cc dengan 200cc, kau nak yang mana? 600cc kan? Macam tu lah. Awak tengok nombor besar kan. Kena ambil mana boleh So, kan. mesti padu lah. Kan. Macam tu orang fikir. Tapi itulah, mungkin orang macam aku yang dah bermain dengan kamera, aku lebih suka tengok side sensor lagi lah. Sebab side sensor ni dia macam segalanya dalam kamera tu. Sebab kalau dah besar, of course dia punya shallow depth of field dia lagi better, low light dia lagi better, lagi detail. Lepas tu akan lebih sensitif, lebih padu lah daripada sensor saiz yang kecil. iPhone 14 Pro dia pakai apa? 1/1/2 1/1.13 lah. Sementara I'm sure kan. Actually 1 inch sensor tu orang kata dari segi advertisement dah ada lah. Contohnya macam Sony, dia Xiaomi 12S Ultra 50MP dia 1 inci. Memang orang kata tak pastilah betul ke tidak tu kan, sebab kita pun tak buka sendiri kan. Ada setengah video dah expose kan yang Samsung yang Sony tu kan, yang bukan 1 inci kan. Yang mana? Sony Xperia Pro I. Kalau korang nak tahu, itu adalah misleading. Misleading. Dia bukan, aku rasa dia macam ni. Dia memang gunakan sensor 1 inci, tapi dia punya lens tu hanya untuk boleh shoot gambar ataupun video dekat center saja. So separuh daripada sensor tu. So dia jadi sebesar macam sama Pixel 6 Pro. Dia punya output gambar dia. Tapi kira 1.13 something. Sony punya Xperia Pro I tu, dia punya user interface memang cantik. Memang dia ikut macam kalau korang pernah pegang kamera Sony mirrorless Alpha berapa pun, dia punya UI dia memang sama. Tapi agak misleading kat situ sebab dia marketkan 1 inci sensor tapi tak. So alah, apa ni kan Sony kan, sebab phone ni harga dekat RM5,000 lebih tu, mahal tu. Ultra yang kita try pun kita tak pasti dia betul 1 inch ke tak. Tapi daripada aku test ni 12S Ultra. Apa susah nak sebut Aduh. 12S Ultra. 12S Ultra. Alhamdulillah, bahasa Melayu terus bahasa Melayu. Aku boleh kata gambar dia cantik lah. Tapi dia tak konsisten sangat. Kadang-kadang tu cantik, kadang-kadang tu apa ini? Masa aku try dengan Azim macam dia macam Azim kat, dia tak konsisten kan. Bila ada yang macam overexpose kadang-kadang, ada yang sebab dia punya white balance dia problem. Bukan white balance, aku rasa tu memang masalah processing. Tu benda yang aku nampak dekat phone-phone China lah. Dia ada masalah segi processing gambar. Dia macam tak konsisten. Yang aku tengok konsisten Huawei lah dulu. Huawei sekarang dah out of the league kan. So aku tak mention sangat lah. Tapi Huawei antara image processing yang mantap lah. Aku boleh kata Honor pun dulu, Honor Magic 4 Pro, kamera lawa, tapi dia terlalu menggunakan AI sangat. Macam kau cakap apa tadi? Yang AI bokeh semua tu. Tak, yang AI yang sekarang kamera phone yang pakai AI sangat-sangat tau. Computational photography. Computational. Dia cantik kadang-kadang tu kau tengok apa benda ni, dia nampak macam terlalu digital sangat gambar tu. Jadi tak natural. Okay, aku faham. Okay, balik iPhone 14 Pro tadi kan. Dia guna 1/1.28. 1/1.28. Dia besar juga tu tau. Hampir nak ke 1 inci lah. Tapi belum lagi sebab kita pun nampak kan, kamera boba dekat belakang iPhone pun dah makin besar. Ni yes, tengok dia banding macam yang aku punya dulu. Dulu masa dia launch kita rasa asal kamera boba macam ni. Tapi bila kita tengok iPhone 14 Pro nya, dia punya petak sampai sini kan. Ya betul. Silap-silap nanti penuh iPhone kan. Tapi aku rasa someday Apple akan masukkan jugalah 1 inci. Sebab dia dah nak hampir ni dia punya size tu. Aku rasa dia orang akan masukkan 40. Dia orang stay dengan 48 megapixel tapi 1 inci punya sensor. Yes. Sebab kalau dekat smartphone, kalau kau tanya aku kan, aku prefer kalau dia orang letak 1 inci sensor, dengan at least aku nak belakang smartphone tu at least dua kamera dah enough lah. Aku tak perlu dalam 6, 7, 10, 12 kamera kat belakang tu. Betul. Mengarut. Tambah lagi makro. Micro, monochrome lah, siapa guna? Makro aku tak tahu kenapa masih lagi. Dia macam kau tak payah letak je lah dua. Dia orang tahu nama makro dekat phone tu. Aku pun tak boleh brain kenapa benda-benda tu lagi. Tapi bagi aku macam kau cakap tadi kan, psikologi kan. Yes. So bila orang yang tak tahu sangat pasal phone ni, dia tengok phone ni ada 3 lens, 4 lens kan, dia macam excited lah.
Ya betul. Dah boleh pakai satu lah. Tapi yang kau akan guna selalu main kamera ultra wide lah. Ultra wide pun kadang bukan selalu kan. 8 megapixel ultra wide, ya ampun. Sakit hati Mat pakai, Dia gelap macam, loh. dah lah phone tu harga 2,000, bagi makro 2MP je. Macam kenal lah pun apa ni. Aku tak tahu banyak sangat. Macam tak payah kot, buang je lah makro. Bagi aku the perfect lah kan kamera model. Perfect lah bagi aku Samsung Galaxy S22 Ultra lah. Dia ada main kamera, ultra wide, telefoto dan last sekali periscope. Dulu aku rasa lah periscope ni gimmick, tapi bila kau guna utilize dengan betul, best oh. Serius kan nak zoom awet sebelah sana kan. Tak ada, dia cakap mandi lah. Ayat klise. Kau tengok lah orang main bola kan. Aku tengok video kat TikTok tadi, ada orang dia rakam orang main baseball daripada atas tu kat stadium. Rekam je tengok. Hit the ball. Memang nampak, memang aku clear. Aku teringat waktu konsert Billie Eilish kan. Kan duduk jauh kan. So geng-geng yang iPhone ni tak boleh lah nak zoom kan. So geng-geng yang pakai Samsung sedap lah zoom kan, clear kan. So itu Yakult function kan. Tapi aku suka lah periscope lah. Mantap lah. Dia macam utilizekan satu benda yang orang tak dapat guna kan. Yelah, walaupun macam kau cakap boleh zoom jauhan, tapi kita tak guna selalu lah. Kadang-kadang ada macam certain purpose yang perlu gunakan, akan guna. Dia beri pilihan kan. Aku rasa mantap lah. Kalau nak kata tu bagi aku perfect, tapi the most optimized lah, the most optimal lah kan, adalah 3 lah. 3 utama, ultra wide dan telefoto. Cukup lah. Okay, betul. Aku rasa aku setuju. Sebab kamera yang paling penting aku rasa kamera utama dia tu. Betul. Kamera utama tu lah yang kita akan buat macam-macam. Say kau nak record TikTok ke, kau nak buat story ke, kau nak buat apa-apa lah, memang guna kamera utama. Sebab kamera smartphone, bila aku pernah check, aku pernah dengan Nikon sebelum ni, aku pernah check kamera smartphone bila buat video apa-apa pun kan. So sebenarnya dia tak guna telefoto pun bila kita shoot video. Dia akan cropkan guna kamera main kamera dia. Selalunya mostly telefoto guna untuk portrait je, gambar portrait. Yes. Betul. Ultra wide pula selalunya orang guna untuk video yang mungkin dia nak buat macam action sikit, nak lari dia ke macam nampak stable kan. Sebab macam aku pernah tunjukkan kau yang 5 Pro kan. Bila kita switch video pun dia automatic ke ultra wide. Yang aku tunjuk kau tu kan. Okay, sebab bila aku check balik, logik dia sebab dia nak nampak macam stable kan bila guna ultra wide tu. Tapi kan harapan aku kan adalah kita nak kamera yang boleh bergerak sendiri. Kau ultra wide ke telefoto kan, dengan satu sensor saja kat belakang. So cakap benda ni sebenarnya dulu dah ada buat. Macam kita ada Lumix CM, aku lupa dia punya code name dia, tapi kita ada bukan Lumix lah, Panasonic. Sama ke? Panasonic ada Lumix lah, betul lah. Lumix dia ada buat kamera yang dia nampak macam kamera digital lah, macam kamera point and shoot. CM1 dan macam kamera digital, tapi itu adalah smartphone Android. Sebab fun fact, kalau kau nak tahu, Android OS sebenarnya dicipta untuk user interface kamera sebenarnya. Kau tahu tak? Tahu tak tahu. Itu tak tahu. Itu fun fact. Benda ni memang betul. Betul-betul fun fact lah. Memang betul. Android OS sebenarnya dicipta sebenarnya untuk OS kamera. Tapi bila diolah-olah dijadikan sebuah OS sekarang ni lah. So bila macam yang Lumix buat macam tu, aku nampak wow, this is nice lah. Macam Samsung dulu, Samsung apa panggil? Samsung Galaxy Camera. Yes. Nice juga. Itu pun boleh zoom jauh kan. Tapi tebal sikit lah. Cuma ni tak silap aku, ada Sony buat keluar ke phone yang dia ada zoom sendiri tu kan, dekat main kamera tu. Dekat main kamera ke? Tak silap aku, Sony ada buat keluar satu, tapi Xperia yang baru ni kan, Xperia One. Xperia tahun lepas tu. Apa dia kan zoom yang dia separate kan? Dia gerak dia boleh gerak. Focal length dia kan, focal length dia gerak kan. Dia boleh pergi 3 times zoom, ultra wide. Aku ingat ni Sony yang dia ada buat keluar lens yang kita attach dekat phone tu. Bukan, ni memang phone dia. Ni. Okay, yang ni aku baru dengar. Mungkin sebelum aku tak ambil tahu. MK PhD review kan, dia kata menarik jugalah sebab satu gambar dia sharp lah, dia sebabkan dia pakai satu sensor kan. Dan lagi satu, kenapa kan kalau kita tengok kan gambar telefoto ultra wide dengan main kamera macam jauh beza sikit kan, walaupun sensor sama, disebabkan biasalah company akan memfokuskan kepada kamera utama lah untuk software dia. Lepas tu yang lebih tu dia orang bagilah apa yang ada kan. Jasa boleh je aku rasa. Sama macam 13 Pro aku ni kan. Telefoto dia aku sakit kepala ambil gambar. Aku tengok macam gambar digital pun ada kadang-kadang tu. So yang macam Aziz cakap pasal dia bergerak kan. Ikutkan Oppo tahun lepas dia dah pernah announce yang dia nak buat konsep yang sama
yang dia akan gerakkan lens tu 85mm sampai ke 200mm. So dia akan gerak dalam kamera tu, dia akan gerak lens dia. Oh, kalau boleh gerak, aku boleh cakap kat sini dia punya kamera bezel tu akan lebih tebal lah. Yes. Memang akan berlaku punya lah macam tu. Tapi tu lah, Oppo kita pun dia selalu announce konsep-konsep dia, tapi kita tak tahu phone, tak ada pun phone tu yang dia Aku suka konsep phone ni. Dia bagi kita macam kita boleh dia bagi glimpse of the future, bukan glimpse of us lah. Okay. Uish, Game of Us. Okay. So yang lain tak ada lagi tentang rumor-rumors yang membuat untuk mechanical camera gerakkan lens ni? Lah, selain daripada tu ada satu lah yang aku ingat ni. Kau ingat tak yang Vivo dia orang nak buat keluar kamera drone? kamera drone. Kamera drone? Ui, dia aku buat first time aku dengar ni. Kau tak dengar? Dia ada konsep je lah. Dia ada dia ke ini blueprint. April Fool? Ni kan April Fool ni macam konsep blueprint je lah kan. Dia tunjuk macam Boleh cabut dah? boleh cabut. Ui, first time aku dengar ni. Sekejap, aku rasa aku pernah ingat. Ada Tak tu. ingat Vivo ke Oppo yang few years back. kamera phone tu kita boleh tukar-tukar. Cabut, tukar, masuk. Itu pun modul sama lah, lah. modul. Modul tu lepas modular phone tu tak selaku under phone apa brand apa terus senyap sekarang. Dulu Google yang handle kan? projek tu. Lepas tu disebabkan benda macam tu, apa masalah dia adalah manufacturer nak buat. Susah. Siapa nak buat? Sony, Oppo nak buat sensor, nak buat ni, nak buat body, nak buat bateri kan. Dan kita tahu sekarang ni semua smartphone beralih ke orang kata pakai berapa tahun, lepas tu tolak tepi lah, beli baru. Diorang tak nak kan jual phone yang boleh pakai at least 5 tahun 10 tahun kan. Diorang tak mau. Diorang nak kita sentiasa berubah. Sebab dia bukan tak mau, sebab diorang nak untung juga. Ya betul lah, sentiasa berubah lah. Diorang boleh charge tinggi. Dia nak sentiasa beli produk dia lah. Yes. Buy our phone. Dah kalau dah semua orang pakai satu phone sampai 5-6 tahun, macam mana mat dia orang nak untung macam mana kan. dia nak untung kan. Okay, bercakap tentang 1 inci smartphone tadi kan. Ya. Jauh betul lompat. Oh, jauh balik. tak apa. Bercakap balik tadi. So pada smartphone tadi, smartphone apa first yang keluarkan 1 inci sensor? Aku rasa ikut Kalau ikut kan macam phone yang aku cakap tadi kan, Panasonic tadi kan, Lumix tadi tu kan. ikutkan, tapi tu ada maybe dia keluar terlalu awal kot daripada zaman dia. Sebab aku rasa berapa, 2000 berapa lah, 15 ke 2000 tak ingat. Untuk phone yang harga sampai 4-5 ribu zaman tu terlalu advance untuk zaman. terlalu mahal kan. Tapi ikutkan sebelum Xperia dengan apa tu nama dia, Xiaomi, kita dah tahu lah Sharp Aquos Sharp Aquos R6, and kemudian Leica sendiri dia buat phone dia juga, Leeds Phone 1. Itu yang latest lah. Tapi aku tengok design dia copy, macam aku tak tahu siapa copy siapa. Xiaomi 12S atau logik lah ke? Kita tengok siapa keluar dulu kan. Leica keluar dulu. Dia guna konsep bulat. Sebab itu pun dekat Sharp Aquos pun design lebih kurang. Sebab dia punya kan 1 inch kan, dia jadi bump kan. Jadi bump. Sebab Leica yang Leeds Phone 1 tu pun Phone 1 kan, bukan Nothing Phone 1 lah. Leeds Phone 1 tapi dia tu lah limited kat Japan je kan, Jepang. So kita tak boleh nak ni. Aku rasa maybe kot tiba-tiba semua phone yang guna 1 inch design lebih kurang bulat itu. Tapi kalau kita tengok dekat belakang smartphone Leica tu, Leeds Phone tu, tak salah aku macam ada 2 kamera je dia letak. Satu kamera utama bulat besar tu, satu lagi kemungkinan ultra wide ke, tak silap aku lah. Cuma aku tak tahu lah sama ada dia betul lens daripada Leica ataupun dia just tuning. Okay, bercakap benda ni. Okay, kita tahu smartphone sekarang ni dah macam trending. Setiap Collab, smartphone akan collab dengan brand-brand kamera. Yes. Contoh kita boleh tengok Oppo dengan Hasselblad sekarang. Sony ya. Sony ada lah. Sony collab dengan Leica. Xiaomi dengan Leica. Sebelum ni Leica terkenal dengan Huawei sebelum ni. Huawei paling lama dia partnership. Hianat. Hianat Huawei dia masuk Xiaomi. Lepas tu Vivo dengan Zeiss dulu pun dengan Nokia. Hianat. Dengan Nokia. Okay, ramai yang salah anggap bila kita sebut dengan partnership ni, diorang fikir camera makers tu sebenarnya yang letakkan lens ataupun sensor dia lah. So macam mana? Dia sebenarnya dulu aku masa awal-awal lah, masa belum aku supervisor, aku rasa macam tu juga. Aku tengok P20 Pro, Leica mat, isi padu kamera kan. Teringin nak try kan. Dan tengok kamera lawa kan. Tapi bila dah tahu erti sebenar kan, apa itu in collaboration, dia tune je. Contohnya macam Vivo lah, kita selalu cakap sebelah kan. Okay, kita tolak kan Zeiss, apa dia buat dengan Vivo punya kamera, satu dia bagi filter dia
filter portrait dia. Lepas tu dia bagi warna dia dan juga dia tune warna oleh Zeiss ni. Zeiss ni warna ni dia lebih vibrant lah. Kalau compare dengan Hasselblad macam dekat OnePlus dan juga Oppo, dia bagi natural colour. Aku suka warna Hasselblad. Hasselblad aku pun suka sebab look Hasselblad ni dia nampak tapi seksi masa aku try Oppo Hasselblad tu kan, kita ingatkan gimmick lah semua ni kan. Tapi lepas aku try cantik warna dia. Bagi aku tu antara phone Oppo yang paling the best lah untuk kamera dia sebenarnya. Tolak tepi telefoto dia, tapi warna dia yes, memang cantik. Tapi nak kata dia terlalu vibrant tak, dia macam warna tu pop lah. Tapi untuk yang Xiaomi pula, yang dengan Xiaomi Leica ni apa? Okay, aku test dekat hari tu. Masa kita test tu memang cantik lah. Dia ada dua, Leica Nature authentic dengan vibrant. Yes, Vibrant dia naik macam biasa, nama dia vibrant, warna dia lagi pop sikit lah. Kalau compare dengan authentic ni dia nampak klasik sikit. Tapi Chazi itu aku tanya kau minat mana? Dia minat vibrant. Tapi aku minat authentic. Yang kata personal preference lah. Dia macam warna bercakap pasal Leica lah kan. Kita beralih pula ke tadi. Yang first telefon yang menggunakan 1-inch sensor lah adalah telefon daripada Shark, iaitu Shark Aquos R6. Yes. Dengan saiz 1 inci untuk dia punya 20 megapixel sensor. Itu smartphone pertama. Yes, in the world. Tahun lepas. In the world lah sebenarnya. Macam mana dengan smartphone yang sebelum ni, yang dia pakai dengan Lumix tu CM1 lah? Tak tahu mungkin dia tak diiktiraf ke. Itu tak diiktiraf Sebab lepas yang Shark Aquos R6 tu, Leica dia buat phone ni sendiri, yang nama dia Leads Phone 1 tu yang cakap tu kan. Sebab bila tengok dia punya spek pun lebih kurang je dengan Shark tu. Dia dari segi spek dia guna 1-inch sensor 20 MP saja. Sama juga macam Leica. Leica pakai 20 ke? 20 megapixel je. Ya, Leica dengan Shark Aquos tu memang spek dia lebih kurang. Aku rasa macam Leica dia macam balik dia macam kopi kan. Itu hanya Japan. Tapi design kalau you tengok kan, design Leads Phone ni pun Xiaomi 12S Ultra pun nampak design lebih kurang kan. Kebanyakannya phone yang pakai 1-inch sensor, dia letak tengah-tengah kamera dia. Tapi Xiaomi aku nampak memang betul-betul tiru sebiji. Leica Leads Phone. Cuma Leads Phone tu tak banyak kamera yang letak berbanding dengan Xiaomi kan. Okay, kalau berbalik tadi, kalau jenis yang collaboration dengan Zeiss pula, apa yang diorang provide kan? Aku dengar Zeiss coating satu. Yes, satu lagi yang kau tinggal coating dia. Yes, coating. T-coating. Dia punya, sebab coating ni orang mungkin pandang remeh benda tu, coating dekat lens tu. Betul. Tapi sebenarnya coating tu lah yang untuk cover dari segi untuk lens flare. Betul. Kalau macam dekat iPhone, teruk orang cakap dia punya lens flare. Betul. Sebab aku pun selalu nampak orang kata, kenapa iPhone punya bila ambil gambar malam macam ni? Betul kata ada orang reply, pakai lens cover ke? Lens cover tak pakai. Tapi sebenarnya memang itu memang isu yang iPhone selalu kena lah bila ambil gambar malam. Nanti kalau kau perasan dia ada blooming satu. Blooming, yes. Satu lagi dia warna hijau-hijau kau nampak tu kan. Betul. Macam ada tin-tin hijau. Yes, betul. Dia bila kau nak shoot waktu gambar malam ada street light ke kan, nampak macam warna hijau sikit tu. Ingatkan lens problem ke tak, tapi dia memang isu tu waktu malam. Memang semua iPhone macam tu lah. iPhone yang apa yang aku tahu, memang dia punya bila nak handle lens flare dia memang teruk gila. Aku tak tahu kenapa masih sekarang tak fix ke. Aku tak tahu lah 14 Pro dia dah fix ke belum. Dia coating tu dia tambah baik ke. Sebab kalau itulah yang Vivo buat kat dia punya, dia start dari apa, X70 tak salah aku. Dia start dengan collaboration dengan Zeiss tak silap aku. Dah lama lah, waktu tapi dia start tu dia ada bawa T-coating dia tu. Dan dah try gak, memang betul lah dia bukan gimmick T-coating lah, bukan letak T-coating ada logo tak ada. Tapi memang betul lah bila kita test waktu malam, memang cantik gambar malam kau. Nampak lah lampu jalan tu, nampak dia punya design lampu jalan kan. Design tak ada, dia bukan design, nampak lampu dia tak ada lah fizikal tu lah. Design lain macam. Reka bentuk kan. So sekarang ni aku harap korang dah faham. Sebab kalau mana-mana korang dengar smartphone yang collaboration dengan mana-mana brands, camera makers tu dia bukan provide kan lens, bukan pakai sensor dia, melainkan kalau dalam dia orang claim sensor develop by. Develop by tu betul itu dah lain lah kan. Sebab tu dia panggil
co-engineer ke co-develop ke. Collaboration kan. Collaboration. Sebab aku tak rasa camera makers akan bagi teknologi diorang yang buat kamera berpuluh ribu tu letak dekat smartphone. Aku rasa sebab kalau kena kecam, dia akan effect sekali nama brand yang partnership tu. Betul. So better dia macam tuning colour, dah enough bagi filter pun dah cukup lah kan. Tapi aku perasan sebelum ni pun bila banyak phone dah makin maju, kan ada case apa Nikon, Canon yang kata nak stop production lah apa semua kan. Tapi aku rasa untuk professional punya usage, kamera DSLR ke mirrorless semua tu still kena guna kan. Masih lagi lah. Betul. Sebab macam aku cakap tadi lah, kamera smartphone ni dia sebenarnya point and shoot je. Takkanlah kau ada job untuk buat wedding, bawa keluar smartphone apa, orang pandang pun. Tapi aku ada orang buat wedding, aku rasa aku pernah nampak ada orang buat shoot wedding video, dia guna iPhone. Aku tak ingat iPhone apa. Memang video style. lah. Video. Ada tengok kat TikTok. Memang ada bawa equipment, gimbal apa semua kan. Tapi ada orang petikai kan, ya kau nak kau bukan kahwin setiap tahun kan. Yelah betul. Sebab itulah satu hari yang kau, lepas tu tiba kau hire videographer, photographer, datang bawa iPhone kan, buat shoot video. Sebab kadang-kadang aku perasan quality video pada smartphone dengan kamera betul, kadang-kadang video pada smartphone ni dia ada macam smudge sikit. Yes, betul. Dia Lepas ada tu, stutter sikit. lepas tu kalau kita stabilization dia macam goyang-goyang. Wobble. Wobble. Itu yang wobble tu yang macam tak syok lah. So better pakai kamera profesional, sumbat gimbal, kau memang dapat quality premium je. Itulah tujuan kita bayar kau ribu-ribu kan. Yes. Tapi sebenarnya kalau contoh kalau orang tu memang on budget betul-betul, dia nak ambil orang yang guna mobile photography, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab kadang-kadang kamera ni aku boleh cakap kadang-kadang boleh jadi pada skill. Tapi aku boleh cakap kat sini, skill tu dia boleh bersangkut paut dengan gear apa yang kau guna. Kalau gear kau canggih kan, skill yang tak seberapa, kau nampak padunya kan. Itulah yang macam apa, orang apa, bila fotografer profesional bagilah dia phone apa pun, dia boleh hasilkan gambar yang ni kan. Sebab aku teringat YouTube apa dulu aku tengok Kai W benda lah, Kai Wong Yes, Kai Wong. Kalau siapa yang kenal kan, dia pun dia ada satu dia punya segmen apa benda, dia bagi kamera mainan ke dekat dia punya fotografer yang dia invite tu, gambar memang cantik. Sebab dia bagi tahu fotografer dia punya ni bukan equipment, tapi mata dia tu sendiri dah. Itu orang panggil seni melihat, art of see. Art of see. Bagilah dia apa pun boleh jadikan cantik kan. Sebab kalau kita yang tak ada skill pakai lah kamera 30,000 40,000 pun hasil ke laut juga kan. Memang barai. Okay, kalau kita tengok pada kebanyakan smartphone sekarang semua dah dimuatkan dengan macam kau cakap tadi, size megapiksel yang besar. So mostly aku boleh cakap sini itu adalah semua pixel binding, yang mana dia combine contoh 48 megapiksel, dia ambil 12 megapiksel sensor, dia gabungkan 4. So 12 kali 4 kita jadi 48 megapiksel. Aku tahu kenapa dia gunakan macam tu, sebab sensor mahal. So dia gunakan teknologi macam guna 12 megapiksel, 12 gabungkan jadilah 48 megapiksel. So korang prefer pixel binding ke ataupun a true sensor 48 megapiksel? Maksudnya ada satu je sensor tu. Actually kalau kau tanya aku kan, tengok ke kalau phone flagship aku lagi prefer true. Kalau phone tu mid range kan, apalah pixel mining lah. Sebab satu, storage phone mid range tak besar. Kau pakai true phone 48 megapixel, kau ambil berapa gambar sekali dah penuh dah storage. Tak kira video Lagi pun kena dengan harga dia. Sebab kita pun tahu kalau market yang orang pakai mid range ke, dia bukan guna kamera sangat. Kalau guna kamera pun setakat ambil gambar makanan ke, dia pergi mana-mana, post social media. Ya, betul. Tapi tadi kita live ada yang tanya, bang, phone apa terbaik bawah 1,000 kamera lawa? Besar tu. Jam aku nak jawab So kita bergerak dekat tablet ni perlu ke ada kamera? Itu soalan yang aku pun sering tanya. Aku tengok Afif punya iPad Pro ni, aku fikir bila lah member ni pakai kamera ni kan? Aku rasa tak pernah guna. Aku tak pernah guna. Cakap bayangkan tablet sekarang ni dah lebih kurang macam laptop. Adakah dia orang letak kat laptop kamera? Laptop kan ada kamera, Mat? Ada webcam? Tak, maksud aku kamera belakang silap. Kamera belakang. Ada. So aku rasa benda tu agak useless. Yes, aku pernah tengok je makcik-makcik yang bawa tablet besar dia rakam anak, aku duduk share agak tadi belah.
Tapi most of the time orang tak guna tu. Sebenarnya Tablet useless. gambar. Aku pun dengan iPad ni pun aku tak pernah guna kamera dia. Tapi untuk kamera depan tu as a webcam ataupun untuk kamera buat depan tu lain memang cerita. sangat penting lah. Yang belakang tu aku tak tahu lah. Kalau nak scan dokumen mungkin boleh kot kalau ada. Aku rasa instead of orang fokus kan, pasang kamera kat belakang tu, how about diorang actually improve kamera selfie tu bang? Ya, aku setuju. Bagi aku untuk tablet kau tak perlu lah nak push. Even macam iPad Pro waktu dia kata dia letak LiDAR sensor semua. Bagi aku, uish, memang waktu dia announce LiDAR kat iPad tu, kat dia punya presentation dia tunjuk untuk scan orang-orang ID lah kan. Orang ID guna benda tu nak measurement apa semua. Tapi bagi aku, siapa je, berapa ramai je yang guna kamera belakang kan. Niche tu memang sangat kecil. Sangat Apa yang kecil. Apple Aku rasa instead of dia orang fokus kat LiDAR, aku rasa kebanyakan orang yang ID pun dia orang akan pakai phone dia orang untuk scan. Pakai LiDAR. sebab sebab tablet ni mostly yang guna pun student. Kan duk taking note, buat ni kamera, kalau nak zoom ambil gambar pun aku rasa macam segan lah nak angkat So, besar. aku rasa orang yang ni dia akan pakai iPhone, lepas tu dia send kat dia punya iPad. Sebab tu lah tablet bukanlah nak suruh buang kamera belakang. Kalau buang macam pelik juga kan. Biar dia ada satu kamera yang okey je, cukup lah kot. Fokus kat dia punya selfie. Sebab memang tablet kan, ya kalau tak ada selfie, dia macam dia memusnahkan apa ni, purpose untuk iPad tablet untuk gantikan laptop betul kan. Tu lah selfie penting lah untuk tablet tu. Sebab pergi ya bila orang guna tablet memang untuk meeting apa semua. Exactly. Jadi baik improve. Tengok macam Motorola selfie 460MP. Aduh saya selfie lawa memang sharp gila Selfie. gambar. 60 megapixel. 60 megapixel. Sebab Tinggi sangat. tengok macam ni Mac aku pakai pun dia punya ni teruk lah kualiti webcam dia kan. So kalau diorang let's say nak buat job, ada job kan, patut ke diorang beli smartphone ataupun kamera? Starting job ke atau macam mana? Let's say starting job lah. Starting job bagi aku, kalau kita nak start YouTube ke, kebanyakan orang start dengan smartphone lu. Aku dulu start dengan smartphone kat lu awal-awal, tapi aku tak minat sangat ke smartphone. Smartphone ni ada banyak disadvantage lah. Satu, dan fokus dia macam anjing kan. Fokus ya, tu fokus dia. Lepas tu quality dia pun ups and down. Kau tengok kat phone cantik, bila kau export ke PC, awak muka aku macam ni warna dia kan. Sebab bitrate pada, contoh macam bitrate video, kita shoot video pada smartphone ni dia lemau sikit bitrate dia. Sebab tu kena pakai yang orang kata manual ni kamera dekat ni apps kan. Tu pun kena tahu macam-macam lah. So at the end of the day, aku lagi prefer pakai ni lah, kamera kalau nak buat video ataupun ambil gambar. Tapi mungkin untuk orang-orang vlogging ke okey kot. Vlogging aku rasa pakai phone sedap. Untuk phone sebab memang ada kamera yang fokus untuk vlogging kan. Ada. Tapi harga dia pun macam harga phone nak kata berbaloi ke untuk kau beli satu kamera lain yang khas untuk vlogging. Tapi satu lagi aku nampak macam streamer pun, streamer yang besar, diorang guna kamera tau. Kamera yes. Dia tak pakai webcam ke apa kan. Dia guna kamera sebab lagi cantik. Ya lagi Benar, sharp. Mas. Lagi sharp. Yes. Tapi kalau macam aku tak kisah sangat bab kamera sebenarnya. Untuk ya sebab phone nak kata aku ambil gambar tak ada kerap sangat kan. Tapi kalau ada tu okey je. Cuma ya aku bukan nak kata apa, sebab kita tahu tak semua orang beli phone yang memang nak ambil gambar. Betul. Tak semua orang beli phone untuk main game. Aku guna phone biasa-biasa je. Sama. Tapi bila dia ada tu, dia bonus lah. Bonus yes. kan. Kira kalau Apple tak 48MP pun aku tak kisah pun. Untuk aku lah. Untuk korang lain kan. Okay, tapi sebenarnya aku ada nampak satu artikel lah. Dia membahaskan yang ketiadaan Huawei bukan Huawei tu dah tak ada, tapi sejak Huawei kena ban, dia cakap Samsung terlalu selesa dalam industri smartphone Android lah. Sebab kat sini dia cakap kalau nak kata megapixel tinggi, Huawei dia kata Huawei dah start dulu. Even periscope pun dia kata Huawei yang start dulu. Betul. P40 kan? P40 ke P30 aku tak ingat aku. P30 tak tahu aku. P30 Yes, P30 Pro 2019. Dia yang first to launch periscope zoom. Tapi sebenarnya bila aku baca ni, aku macam setuju juga apa yang dia cakap. Sebab kita pun tengok tahun 2000 berapa
era 2018 2019 kita nampak Huawei tu dah dominate dunia lah sebenarnya. Dia dah number one lah. Tu lah bila dia masuk longkang, dia terus Samsung terus potong balik. Ya, bila tu lah kalau tapi macam smartphone lain tak boleh ke? Dengan Samsung, Xiaomi, Xiaomi, Vivo. Dia masalah Xiaomi. dia. Okay, Vivo dengan Oppo ni kan, diorang ni ke terlalu menjual gimmick. Ke diorang macam selesa dekat diorang punya circle. Dia memang tak nak masuk dekat league perlawanan macam Huawei dengan Samsung sebelum ni. Aku rasa macam tu lah. Oppo dengan Vivo kan, aku rasa diorang boleh lawan je. Cuma diorang lebih prefer stay dekat diorang punya circle je. Comfort zone diorang. Tak mungkin keluar. diorang ada target market aku ni je kot. Macam Xiaomi pula, diorang nak try, nak compete. Tapi kita tahu Xiaomi ni satu masalah dia yang sangat besar lah kan. Banyak sangat. Banyak sangat. Dia punya sangat besar. Software dia yang sangat bermasalah. MIUI. MIUI. Masalahnya aku pelik lah, diorang besar. Macam ni diorang tak boleh fix software diorang. Kalau diorang fix, aku rasa ramai je orang nak pakai Xiaomi. Aku pun nak pakai balik. Tapi software dia terlalu sampah. Tapi dia macam macam ni, kita pun tahu kan dia banyak phone. Dan dia pun dalam satu tahun tu berapa banyak model keluar kan, Redmi semua. Yes, betul. Tapi tak boleh dinafikan jugalah. Sebab Oppo, Vivo pun banyak phone kat. Diorang boleh je handle. Tapi dia still nak kata teruk tak teruk lah. Tolak Samsung tepi bukan block away lah. Samsung macam kau cakap bukan je dah kurang kan dia punya segmen untuk keluar phone. Yes, diorang kurangkan lah. Dia dulu ada J. Tapi diorang still tak nak compete the league Maksud dia yalah, at least lawan kamera pun cukup lah kot. Instead of dari segi pandang dia orang tinggi-tinggi. Dia orang tak nak compete siap. Dia orang ni budak-budak. Aku paling atas. So dia hanya compete dengan Apple. Walaupun Apple tak pernah pandang pun Samsung. So kiranya penting lah dulu Huawei ada ni. So supaya masing-masing akan keluarkan, akan compete harga, design. Bagi Tengok aku, macam Samsung punya flip foldable tahun ni kan. Ada beza. Mana ada beza? sebab dia pun dia tahu siapa lagi nak lawan aku. Orang lain pun baru nak mula-mula ceburi bidang ni kan. Dia dah sampai 4 dah. Dia nak masuk 5 lepas ni kan. Orang lain baru first affordable kan. Macam iPhone, aku boleh cakap iPhone ni adalah Instagram ready. Yes. Ambil gambar, fab terus upload. Kadang-kadang tu kau tengok salah satu benda yang aku tak minat dengan iPhone ni, warna dia terlalu ni sangat lah. Natural. Kan natural. Warna dia natural. Tapi dia lebih kepada warm tone lah. Macam aku prefer cool tone. Warna bluish sikit lah. Aku suka bluish sikit. Aku tak suka kuning sikit. So ikut orang lah. Susah nak kata lah. Ikut orang lah. Tapi boleh filter je tu kan. Boleh filter. Tapi Samsung antara yang Instagram ready kat Samsung kah? Samsung lawa. Dan mungkin yang kebanyakan macam kau semua akan guna apa ni? Akan mungkin ambil gambar tak banyak sentuh. Kalau macam aku akan sentuh mungkin detail sikit. Kau sentuh ke? Sentuh mungkin, gambar mungkin, IG mana aku upload. Mungkin ada yang tak cantik ni. Yang serta masuk aku mungkin kalau selain kau lah kan, yang ada orang yang aku boleh ambil gambar sub terus upload. So kalau macam mungkin kita yang macam aku ni jenis macam fokus macam ada benda yang aku titik beratkan sikit tau. Maksud dia aku akan nak tak lawa lah, why not aku macam look kan nampak look cinematic sikit. Aku prefer kalau ambil gambar, aku prefer ambil gambar raw. Kalau macam iPhone ada raw format tak? Ada Pro aku raw. tak pernah guna pun sebab aku malas. Pro raw dia punya file besar. Besar. Dia ada video HDR. Video dia pun ada raw dia ProRes tu. Tapi ProRes dia hanya support untuk apa ni, Final Cut lah. Untuk FCP je? Kalau masuk kat Premiere tak boleh guna kan. Sebab dia punya file format file format sebab macam iPhone pun dia apa format gambar dia MOV HEIC kalau yang gambar. HEIC high efficiency. HI ke HE? HEIC HEIC ke hik Hei kan. Benda tu problem ke kalau sebab tak banyak tempat yang support. Betul. Dia orang macam kena convert ke. Tapi apa kelebihan tu, dia punya file size kecil lah. Sebab aku dengar format tu dia ada info dia banyak tapi size dia kecil. Betul. Size dia kecil. Tapi most of the time orang takkan pakai fungsi tu sebab dia tak universal. Tak universal lah. Maksud aku tak universal sebab tak kau bubuh lah kat Premiere tak boleh main, tak boleh run. Sebab iPhone boleh kalau setting benda tu. CapCut semua tak boleh CapCut, VN Rasa boleh kot. boleh Oi, apa ni yang Premiere tak boleh? Premiere kena ada extension ke apa tak silap aku. Salah Premiere tu kan. Okay, aku rasa yang tu juga nak sembang pasal kamera dia sebab at the end of the day kan, kita
tak boleh nafi lah, kamera DSLR release masih ahead of smartphone. Masih Cakap relevan. apa pun tapi tu orang kata reality. Terimalah reality kawan-kawan. Itu benda yang kita tak boleh tolak tepi. Betul. So mungkin lagi beberapa tahun aku tengok macam mana, macam Yang Sony ni. punya ni Statement kan. statement tu dia macam boleh beat mirrorless dengan DSLR tu. Aku macam iya ke ni kan seimbang ni. Tapi nak kita sembang dia pun Sony kan, barang dia kan, Barang dia. sensor. Dia buat kamera ke? Asal aku Dia pun buat confused. kamera juga kan. Tapi itu lah, sebenarnya kamera dengan smartphone kamera dia macam dua liga berbeza lah. Sebab bukan semua orang reti handle kamera. Dia macam Liga Malaysia dengan Liga Europe ni. Ya, tapi aku nak minta korang sini, kalau korang macam nak asah lagi korang punya skill, aku rasa better korang guna a true camera system lah. Sebab dari situ korang akan belajar macam mana guna ISO yang betul, macam mana guna aperture yang betul, macam mana guna shutter speed yang betul. Dan dekat situ korang boleh belajar macam-macam sebenarnya. Dari segi composition, smartphone pun boleh buat. Tapi 3 benda basic asas segitiga tu, benda tu penting lah bagi aku. Aku lepas terjebak dalam dunia fotografi ni kan, penting lah benda tu. Lepas tu dia dah belajar basic, baru boleh pergi ke white balance pula. Ya, apa semua kan. boleh belajar compensation ataupun white balance, mana yang betul. So itu je lah kot untuk sembang kamera ni. Tapi yang aku boleh beritahu kat sini, quality kamera, a true camera system masih lagi smartphone kamera masih lagi tak boleh beat untuk kamera. Jauh. Macam cakap 5 ke 6 tahun lagi lah. Yes. Dia ke belakang. Tapi tahu macam mana statement Sony tu, dia boleh beat ke tak, who knows. Kita tunggu lah, sebab dia kata di 2024 kan. Kita tunggu lah di 2024. 2024 InsyaAllah akan hidup lagi lah. 2024. So kita ending lah kita punya ngeteh. Okay, itu saja Alright. untuk episod kali ni. Assalamualaikum. Bye bye guys. Bye bye.